Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi kita nak belajar, nak discuss untuk soalan percubaan negeri Terengganu kertas 2. Kita akan mulakan dengan nombor 1. Jadi boleh tengok getah masing-masing Ini adalah soalan percubaan negeri Terengganu. Kita mulakan dengan soalan nombor 1. Sel X dalam rajah 1.1 menunjukkan struktur satu sel haiwan yang tipikal. Jadi macam biasa, tengok kepada pokok soalan apa pokok soalan yang ditanya. So pokok soalan yang ditanya adalah tentang sel haiwan. Okey, tentang sel haiwan. Jadi kita nampaklah kemungkinan dia nak tanya bab 2 tingkatan 4. Rangsangan yang diberikan, rangsangan ni gambar Dalam gambar ni kita nampak diberikan sel haiwan. Okey, sel haiwan. Yang tipikal ni yang biasalah. Jadi dilabelkan J. J itu adalah mitokondria. Kemudian dilabelkan L. L ialah jasad Golgi. Kenapa G ni huruf besar? Sebab tu nama orang Jadi kenapa, macam mana kita nak bezakan antara jasad Golgi dengan jalinan endoplasma licin? Jasad Golgi ni dia ada bulat-bulat kat tepi ni, bulat-bulatnya. Ini adalah vesikel rembesan. Kemudian bagaimana kita nak bezakan dengan jalinan endoplasma kasar? Kalau bagi jalinan endoplasma kasar, dia ada ribosom atas dia. So K ni adalah jalinan endoplasma kasar. Jadi yang ada dot ni, ini adalah ribosom So M ini, jangan kata kromosom pula, sebab kalau kromosom dia mesti dalam nukleus. Ini adalah nukleus. Jadi M ini adalah glycogen. Glycogen ni adalah simpanan makanan dalam sel haiwan. Kalau untuk tumbuhan adalah kanji. Sebagai simpanan makanan dalam sel tumbuhan adalah kanji. Kita pergi kepada soalan yang pertama. Namakan bahagian yang berlabel J, K dan L. Jadi kita dah jawab tadi So tadi J adalah mitokondria, K adalah jalinan endoplasma kasar dan L ialah jasad Golgi. Kemudian kita pergi kepada soalan nombor 2. Minta maaf, A2. Nyatakan fungsi J dan L. Jadi apakah fungsi mitokondria? Dia menjana tenaga ataupun tapak respirasi sel. Apakah fungsi L? L tu jasad Golgi. Jadi L tu dia akan mengubah suai protein kepada enzim ataupun kepada hormon kepada antibody. Teacher. Ya. Jasad Golgi. Kena Golgi tu huruf besar. Yes. Jasad Golgi tu G tu huruf besar lah sebab G tu nama saintis yang jumpa structure ni. Jadi kita kena huruf besar lah. Kalau buat G kecil lah. Itu akan dibincangkan nanti balik lah dalam sistem pemarkahan. Tapi sepatutnya G tu huruf besar. Okey, jadi kat sini boleh main? Boleh Mak? Boleh. Okey. Jadi ia bergantunglah macam mana sistem pemarkahan yang akan dibincangkan di peringkat penandaan lepas ni. Tengoklah kepada jawapan calon. Tapi biasanya kita kena buat G huruf besar lah Okey, jadi jawapan tadi tu menjana tenaga tapak respirasi sel, mengubah suai protein, membungkus enzim, mengangkut enzim. Jadi kita tanda contoh soalan daripada kawan kita teacher ada dan minta tadi Mustaqim hantar jawapan Mustaqim.
Nampak tak jawapan ni? Tengok Jadi tadi mitokondria Okey, betul lah, ini adalah mitokondria. Okey, mitokondria betul. Jalinan endoplasma kasar betul. Jasad Golgi betul. Okey. Pen biru Okey. Endoplasma kasar betul. Jasad Golgi pun betul. Kemudian fungsi Y ialah untuk membekalkan lebih tenaga. Okey, tak apalah. Asalkan ada, sepatutnya dia kena cakap menjana tenaga perkataan yang paling tepat ialah menjana tenaga. Jadi kalau lebih ni, jika soalan tanya kenapa ada banyak mitokondria. Jadi kalau soalan tadi tu direct je, apa fungsi mitokondria? Untuk menjana tenaga. Fungsi L untuk mengubah suai protein kepada enzim. Okey, good. So dapat full mark lah. Yang ketiga, soalan yang ketiga. Terangkan peranan. Ya. Teacher. Ya. Aku dah Okey, suruh kita accept accept dia. dah. Terima kasih. Kita terangkan peranan organel K dan L dalam penghasilan enzim luar sel. Jadi kamu kena faham apa maksud enzim luar sel ni. Maksudnya dia dihasilkan di sel itu tapi dia dirembeskan ke luar sel untuk menjalankan kerja dia lah. Itu adalah enzim luar sel. Kalau enzim dalam sel, dia digunakan dalam sel itu juga. Sel yang di mana dia dibuat. Contoh macam enzim tripsin kan. Enzim tripsin dia dihasilkan di mana? Dekat pankreas kan. Tapi dia akan dihantar ke duodenum untuk dia bekerja. So itu adalah contoh enzim luar sel. Peranan organel K dan L. Jadi kita tengok balik. K tadi apa tadi K? K tadi adalah jalinan endoplasma kasar. Manakala L ialah jasad Golgi. Jadi apa fungsi dia Jadi pertama sekali, pada jalinan endoplasma kasar ni ada ribosom. Ribosom ni fungsi dia mensintesis protein. Dan enzim itu adalah protein. Jadi bagaimana dia menjadi enzim? Apabila jasad Golgi mengubah suai protein itu kepada enzim. Jadi dekat sini ribosom akan mensintesis protein, kemudian protein tu dia akan masuk ke dalam domen jalinan endoplasma kasar. Jadi bagaimana nak diangkut protein tadi tu kepada jasad Golgi? Melalui jalinan endoplasma kasar. Dia yang akan membungkus protein dan mengangkut protein tu ke jasad Golgi dalam bentuk vesikel angkutan. Jadi kalau kamu tengok kat sini dia ada ni lah, ni kan ni. Ini adalah vesikel angkutan. Jadi vesikel angkutan tu akan angkut protein yang disintesis oleh ribosom tadi ke jasad Golgi. Dan jasad Golgi ni dia akan mengubah suai protein tadi kepada enzim luar sel. Jawapannya, organel K menerima protein yang disintesis oleh ribosom. Protein diangkut dalam vesikel angkutan ke organel L ataupun jasad Golgi. Organel L mengubah suai protein kepada enzim. Enzim dibungkus dan diangkut oleh vesikel rembesan ke luar sel. Nanti teacher akan hantar skema ni dalam grup Nampak tak? Ada tak soalan setakat ni nak tanya? Sebab dia kata peranan organel L. Jadi termasuklah jalinan endoplasma kasar dan juga vesikel angkutan. Kerana vesikel angkutan tu adalah berasal daripada jalinan endoplasma kasar. Dia akan bertunas dan menggenting, membentuk vesikel angkutan. Kemudian K pula adalah jasad Golgi.
Jadi dia akan mengubah suai protein kepada enzim dan dia juga akan mengangkut enzim tadi ke luar sel melalui vesikel rembesan untuk dirembeskan ke luar sel kerana enzim luar sel dia akan dirembeskan ke luar sel untuk dia bekerja. Boleh? Kita tengok contoh jawapan daripada Mustaqim tadi. Organel K mempunyai ribosom pada permukaan yang berfungsi untuk mensintesis protein. Tengok Okey. Tengok ya. Ada tak markah kat sini? Organel K mempunyai ribosom pada permukaannya yang berfungsi untuk mensintesis protein. Tak ada lagi kan? Organel K akan berfungsi untuk mengangkut protein ke organel L melalui vesikel angkutan. P berapa tadi tu? Okey, kita boleh bagilah P1 dengan P2 kat sini kan? Sebab dia dah kata kat sini ni protein diangkut oleh vesikel angkutan ke organel N. Mana tadi? Organel K mempunyai ribosom pada permukaan yang berfungsi untuk mensintesis protein. Organel K berfungsi untuk mengangkut protein ke organel M melalui vesikel angkutan. Dapatlah kat sini kan? Kita fahamlah kat sini kan? Maksudnya dia terimalah organel K ni dia akan terimalah apa itu protein yang disintesis oleh ribosom. Ada semua dah ni. Ini P1, ini P2. Kemudian di organel L, protein akan dibungkus dan dihantar ke luar sel oleh vesikel rembesan. Okey, so kat sini dah dapat P4. Masalahnya kat sini, apa yang Mustaqim tak buat Cuba kita tengok P3. Mustaqim tak buat. Organel L mengubah suai protein kepada enzim. Sayanglah, sedangkan dekat atas ni dah betul dah. Boleh Ada soalan tak setakat ni? Ada je, tak ada. Okey, bagus. Terima kasih Mak. Kemudian kita pergi kepada C. M merupakan simpanan makanan dalam sel. Terangkan pembentukan M. Sebab itulah kita jangan mudah nak kalut. Bila tengok gambar tadi kan, tak tahu apa M ni, jangan risau. Baca lagi soalan, mungkin akan ada clue dalam soalan-soalan di bawah. Sekarang dia dah bagi tahu dah, M ni simpanan makanan dalam sel. Of course lah itu bukan kromosom. Dan kromosom pun mana ada dekat dalam sitoplasma kan? Dia duduk dalam nukleus. Jadi bila dikata simpanan makanan dalam sel haiwan namanya adalah glycogen. Kalau untuk sel tumbuhan, simpanan makanan tu namanya adalah kanji. So M ini adalah glycogen. Terangkan pembentukan M. So bila terangkan mesti bersama fakta dan ada huraian. Jadi fakta dia bagaimana M terbentuk. M tu adalah glycogen. Dan glycogen ni dia terbentuk daripada gabungan glukosa. Melalui proses apa? Proses yang akan membina bahan kompleks daripada bahan yang ringkas. So itu adalah kondensasi. Di mana gabungan antara glukosa, banyak glukosa kan? Dia akan, minta maaf. Saya sebut kanji tadi ke? Gabungan glukosa yang banyak, dia akan membentuk glycogen. Lepas itu, kalau proses hidrolisis ni, dia melibatkan penambahan air ke penyingkiran air. Dia melibatkan penyingkiran air. Sebab kalau hidrolisis, dia menambahkan molekul air. Dia menggunakan molekul air. Maksud hidro itu sendiri, hidro tu air. Lisis tu pecah urai kan? Pecah dengan menggunakan air. So untuk hidrolisis, proses ini menggunakan molekul air. Tetapi kalau untuk kondensasi, dia akan menyingkirkan molekul air.
dan dia akan membina ikatanlah antara glukosa. Okey, tak ada skema kat sini tak apa. Tak ada kan? Mungkinlah skema ni tertinggal lah kot saya rasa. Jadi jawapannya, kita tengok contoh daripada mustaqim tadi. M merupakan glycogen. Jadi ini bergantung kepada skema. Kadang-kadang skema bagi markah, kadang-kadang tak ada markah. Tak apa, buat je. M merupakan glycogen, noktah. Lepas tu jangan guna glycogen, guna M. Kenapa? Sebab takut jawapan yang kamu bagi tu salah. Contoh kamu kata M tu merupakan kanji, salah kan? Noktah. Tapi bila kamu guna M untuk poin seterusnya, kamu akan dapat markah lah. Sebab tu teacher kata M merupakan glycogen, noktah. Lepas tu jangan guna glycogen dah, tapi gunakan M. Kemudian, apabila glukosa berlebihan tersimpan dalam badan, insulin akan dirembeskan dan menukarkan glukosa kepada glycogen. Taklah bukan ni. Okey, bukan ni Okey, so jawapannya macam mana tadi? M merupakan glycogen. Lepas itu, mana tadi contoh soalan tadi? Yang ni. Terangkan pembentukan M, di mana M ni terbentuk melalui proses apa tadi? Kondensasi. Okay. Melalui kondensasi. Di mana banyak-banyak glukosa, banyak molekul glukosa akan bergabung secara kondensasi membentuk M. Jadi proses ini melibatkan penyingkiran air. Jangan gunalah kondensasi tu, takut kamu salah buat hidrolisis kan. Jadi proses pembentukan ini melibatkan penyingkiran molekul air. Proses noktah. Proses ini juga akan membina ikatan di antara molekul-molekul glukosa. Boleh Jelas Next. Jelas je. Okey, terima kasih Ma. Okey, kemudian next. Ya. Ya Farid. Kalau buat persamaan kimia boleh je? Persamaan kimia biasanya tak ada markah. Tak ada markah kecuali memang soalan tu minta suruh tulis persamaan kimia. Tapi biasanya dalam biologi kita minta persamaan perkataan. Tapi kalau dijelas dikata nak persamaan kimia, kena buatlah simbol dengan formula, lepas tu kena seimbangkan kan. Biasanya untuk fotosintesis kan. Tapi kita nak dalam bentuk ayat. Dalam bentuk ayat Boleh Faris? Okey je. Okey. Yang maksud teacher persamaan perkataan tu faham kan? Contoh macam mana kalau persamaan perkataan tu katakanlah kita nak maltosa plus air menghasilkan glukosa plus glukosa. Ini adalah persamaan perkataan. Kalau persamaan kimia tu yang C6H12O6 lepas tu H2O. Tapi biasanya kita nak persamaan perkataan. Tapi dalam kes soalan ni mesti dalam bentuk ayat. Biasanya tak ada markah lah untuk persamaan perkataan ni pun. Kemudian boleh kita pergi ke soalan D. Soalan D. Rajah 1.2 menunjukkan keadaan cili sebelum dan selepas direndam dalam air suling selama 2 jam. Jadi cili ni kita potong memanjang supaya kita boleh nampak macam mana keadaan dia di pemerhatian air. Adakah dia melengkung ke dalam ataupun cili ni melengkung keluar. Selepas 2 jam so dia dah kata dalam air suling ni air suling. Jadi
Nyatakan pemerhatian akhir keadaan cili, terangkan mengapa. Jadi kamu kena hati-hati. Dia nak cili ke sel cili? Kalau dia kata sel, segah ke, plastik ke. Tapi sekarang dia nak keadaan cili. Biasa kamu tertukar kan? Orang tanya sel cili, kamu jawab keadaan cili dah. Jadi soalan ni dia minta keadaan cili. Kalau exam sebelum ni dia minta sel. Lain ni cili, ini cili. Kalau sel cili, sel-sel dalam cili. Jadi pemerhatian kita, cuba kamu tengok gambar ni. Cili tu melengkung keluar. Kalau dia, satu lagi keadaan dia melengkung ke dalam. Sekarang dia melengkung keluar So cili ni melengkung keluar atau bengkok keluar. Kenapa? Kerana air suling ni hipotonik terhadap sel cili. Air suling hipotonik terhadap sel cili. Ataupun kamu cakap sel cili hipertonik terhadap air suling. Apa maksud hipotonik ni? Ada banyak molekul, molekul air kurang zat terlarut. Hypo ni kurang. Maksudnya kurang zat terlarut tapi banyak molekul air. Jadi ini akan menyebabkan molekul air meresap ke dalam sel cili secara osmosis. Tak ada perkataan meresap salah tak ada osmosis pun salah. Menyebabkan bakul mengembang. Sel menjadi segah. Kita tengok jawapan. Okey, kalau kamu tengok lagi sekali skema ni dia nak S plus mana-mana E. Maka dia 4. Maka dia 4 betul ke? Ya 4. Jadi F ni wajib ada. Jadi kalau kamu bagi E1, E2, E3, E4, kamu tak akan dapat full mark 4 sebab kamu tak ada F. Syarat dia F wajib ada dan mana-mana 3 E. Tengok jawapan daripada Mustaqim. Sel cili menjadi flaccid. Okey. Faham tak maksud teacher cakap tadi tu? Kena tengok. Dia nak tanya keadaan cili ke keadaan sel cili. Sekarang soalan tanya keadaan sel, keadaan cili. Kalau exam sebelum ni, tak silap teacher pertengahan tahun kan? Memang dia minta sel. Sekarang dia minta cili. Salah dah kat sini. Salah Salah. Dan plasmolisis berlaku tak ada. Ini kerana sel cili hipotonik terhadap air suling. Salah ni Mustaqim. Kalau sel cili dia hipertonik. Kalau sel cili dia hipertonik. Air suling yang hipotonik terhadap sel cili. Jadi air dalam sel cili meresap keluar secara osmosis. Okey, bagus. So kat sini dapatlah, kat sini ada ni. Ini E3 ke sini. E3 kan? Okey, E3. Ini adalah E3. Kemudian menyebabkan cili menjadi kecut. Tak adalah, so dapat 1 markah. Sini 0, situ 1, 3, 4, 5, 6. 6 Ikut tak markah ni? Jadi tadi Mustaqim tersilap. Kalau Mustaqim cakap, nak cakap cili dulu, so mestilah sel cili adalah hipertonik berbanding air suling. Kalau nak start dengan air suling dulu, air suling hipotonik berbanding sel cili. Apa maksud hipotonik ni? Kurang zat terlarut. Maksud dia air suling ni mempunyai kandungan zat terlarut yang kurang daripada sel cili. Betul lah sebab dia ada banyak air. Air suling ni semata-mata molekul air. Berbeza dengan air mineral. Air mineral dia ada banyak mineral. Dan mineral-mineral lah dan bahan-bahan asin lain kan. Manakala kalau sel cili hypertonik. Hyper ni maksud dia lebih.
Jadi sel cili ini mempunyai kandungan zat terlarut yang melebihi air sulin. Itu maksud dia. Jelas tak untuk soalan nombor 1? Jelas?